الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini insya-Allah kita baca kesimpulan ataupun intisari kesimpulan daripada hadis-hadis yang kita baca sebanyak 42 hadis. Jadi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini, dia di hujung kitab dia ni, dia buat beberapa kesimpulan pengajaran ataupun ditulis tajuk intisari. Intisari. Inti tahu, sari ke buat tahu sari. Kalau iti tu iti roti tu kali. Tapi intisari ni maknanya kesimpulan daripada 42 hadis yang disusun, dipilih oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi, dimasukkan dalam tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik. Qala muallif rahimahullahu taala, setelah kita menatap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita peristiwa-peristiwa di akhir zaman, maka dapatlah kita mengambil beberapa kesimpulan, iaitu beberapa kesimpulan. Jadi Syekh Ahmad Fahmi kata, setelah kita menatap ni tengok bersungguh lah, bukan tengok dengan mata saja, tengok dengan mata hati sekali. Itu menatap. Orang tengok satu benda dah sungguh, dia perhati sosok, itu nama menatap, tengok sungguh, bukan tengok saja dengan fikir-fikir dengan otak-otak sekali. Itu nama menatap. Kalau kata melihat, tengok saja. Kalau bahasa Arab disebut ra'a. Ra'a tu tengok. Satu lagi terjemah kat Melayu melihat juga, namanya nazar. Nazar itu maknanya tengok dan perhati. Tahu nazar, tapi kalau terjemah kat bahasa Melayu, nazara tu lihat juga, tengok. Tapi ra'a dengan nazar itu adalah dua istilah yang berbeza dari sudut bahasa Arab. Ra'a tengok, tegelik-kelik, itu ra'a. Kalau nazar tu tengok sambil perhati, otak mikir, tu nazar. Ini setelah kita menatap di sini, tengok, perhati, fikir. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita peristiwa-peristiwa akhir zaman, maka dapatlah kita mengambil beberapa kesimpulan, iaitu yang pertama. Ni dia tulis berapa kesimpulan? 10. Beberapa kesimpulan. Hanya ringkasan daripada 40 hadis itu. Baik, nombor 1. Kata Syekh Ahmad Fahmi, hendaklah kita selalu bermuhasabah, yakni menghitung diri dan membuat penelitian terhadap diri masing-masing. Kata Syekh Ahmad Fahmi, nombor 1 sekali adalah kita kena muhasabah. Apa muhasabah? Iaitu menghitung diri.
dan membuat penelitian terhadap diri masing-masing. Untuk apa penelitian itu? Untuk meningkatkan amalan yang ada, dan yang kedua menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Faham dia mudah, tak ada apa-apa tu. Jadi kata Syekh Ahmad Fahmi, daripada hadis-hadis kita baca itu, di sini dia buat ke-10 kesimpulan. Yang pertama, pengajaran kesimpulan yang pertama, kita hendaklah muhasabah ataupun hitung diri, muhasabah diri. Buat perhati penelitian terhadap diri masing-masing. Tengok diri masing-masing. Arti tak payah duk sibuk kat orang. Muhasabah diri, bukan muhasabah orang lain. Tak payah nak sibuk mana bini dia tu, mana anak dia tu, dah mana cerah, mana klik baik. Tak payah nak sibuk hal orang. Tak payah nak sibuk. Lo ni orang duk sibuk banyak hal orang. Siapa hadiah sendiri pun tak ada nak cara. Masalahnya duk sibuk hal orang. Mana tak pergi pitih raya ke bini dia, ikut dia lah bini dia, tak pergi ke taksir. Kita tu pergi kedok pitih raya ke bini kita. Ceritanya tak duk sibuk hal bini orang, sibuk hal keluarga orang. Mana anak dia tu duk sibuk hal orang semua. Jadi ke mana tak tahulah. Sehingga Nabi SAW bagi peringatan. Antara tanda-tanda orang cerdik, Nabi sebut, tanda-tanda orang cerdik, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi SAW bagi peringatan supaya kita hitung muhasabah, perhati teliti kau diri, tak payah sibuk hal orang. Sehingga Nabi SAW kata orang yang cerdik, al-kayyis, orang yang cerdik, mandana nafsahu, siapa-siapa yang diri hari-hari duduk hitung dan kira muhasabah diri. Arti Nabi duk sebut siapa yang orang cerdik adalah orang yang muhasabah diri. Tu tanda orang cerdik. Nabi sebut wa amila lima ba'dal maut, dan tanda cerdik orang yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal maut, dia buat amal untuk dia siap hidup selepas mati. Kalau sekiranya kita perhati orang sekalipun bukan atas dasar nak keji, nak hina, nak kata, kodak kita tengok gapo hak berlaku kat orang supaya benda buruk hak berlaku itu tak berlaku pada kita. Tapi yang naknya apa tu? Muhasabah diri, bukan muhasabah orang. Jadi Syekh Ahmad Fahmi ni dia buat di pengajaran intisari yang pertama, kata dia hendaklah kita sama-sama hari-hari duduk muhasabah dan hitung diri. Tak payah sibuk kita hitung kira peduli hal orang lain. Khususnya dalam urusan kita nak cari aib, nak cari celah, nak cari buruk orang dak. Kodak kalau kita tengoklah benda tak comel berlaku pada orang, kodak kita nak ambil buat pengajaran supaya perkara tersebut tak berlaku pada diri. Tak berlaku pada diri. Ada kisah-kisah banyaklah kita baca kisah-kisah, sama ada ulama-ulama di kalangan sahabat, ulama-ulama di kalangan tabi'in, mereka tak ada sibuk mana cerita hal orang, tak sibuk mana duk peduli hal orang lain. Maka antaranya adalah kisah masyhur Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar antara orang yang dia tak ada sibuk mana nak cara hal orang kongsi-kongsi. Sibuk dia diri dia sendiri. Ada satu kisah dinukilkan oleh Al-Imam Syekh Ibnu Jauzi, nama masyhur ulama. Syekh Ibnu Jauzi, nama satu kitab dia nama Al-Muntazam. Ada beberapa kitab Syekh Ibnu Jauzi, salah satunya adalah kitab Al-Muntazam. Kita baca-baca, ialah baca-baca saja kisah-kisah itu. Kadang-kadang nama kitab pun jaga dengar. Saya Umar aja dengar, Ibnu Jauzi aja dengar. Kitab Al-Muntazam, kitab gapo ustaz kita biasa matematik dengan geografi kata dia. Jadi Syekh Ibnu Jauzi ni ditulis dalam kitab Al-Muntazam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab yang dia tidak
tidak sibuk hak orang. Kisah dinukilkan di situ, Sayyidina Umar satu hari masa dia jadi khalifah, jadi ketua. Dalam perjalanan balik daripada Syam ke Madinah. Syam ni hari ni di Palestin, di Syria, di Jordan tu namanya Syam. Maka suatu hari dia balik daripada Syam, nak balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Madinah ni pusat pemerintahan negara Islam. Jarak Syam ke Madinah itu lebih kurangnya 1000 km. Naik gapo Ustaz? Naik jet peribadi je. Tak ada jalan darat, naik kuda, naik unta. Tak ada sebut kisah naik gapo, tapi ghaliknya kalau jauh lagu tu naik unta. Naik unta daripada perjalanan balik daripada Syam balik ke Madinah. Maka lalu Sayyidina Umar tu jadi khalifah tu. Lalu Sayyidina Umar di satu pada pasir, kemudian bertemu dia dengan seorang wanita, perempuan yang duduk dalam kemah itu. Duduk dalam kemah, kemudian Sayyidina Umar berhenti di situ. Wanita itu dia tidak kenal itu Sayyidina Umar khalifah. Maka perempuan itu tanya, dia kata, wahai ghulam, ya fatah, wahai pemuda, hai kamu, dia tanya orang tua tu. Dia kata, apa khabar Sayyidina Umar? Dia tanya tu Umar dah, dia tak kenal tu Umar. Orang muda mana kenal gambar-gambar, ada gambar orang atas tengok dalam WhatsApp, tak ada orang satu. Jadi khabar-khabar dengarlah berita khalifah jadi pemerintah sekarang ni adalah Umar. Maka dia saat ni duduk dalam kemah itu. Umar lalu daripada Syam nak balik ke Madinah itu. Maka dia singgah di situ, dia kata, apa khabar Umar? Dia tanya. Tanya tu Umar dah, apa khabar Umar? Maka dia pun jawab, Umar pun jawab. Dia kata, sekarang Umar sedang dalam perjalanan balik daripada Syam nak balik ke Madinah. Dia kata pada orang tua tu, dia kata, moga Allah Ta'ala, kata perempuan ini, semoga Allah Ta'ala tidak memberi kebaikan kepada Umar. Dia kata kepada Umar. Dia tahu tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, hairan. Dia kata, wahai ibu, kenapa kamu berkata demikian? Dia kata, sepanjang aku di sini dan semenjak dia jadi pemimpin di Madinah ini, aku tidak pernah menerima apa-apa bantuan daripada dia. Perempuan tua tu kata begitu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, wahai ibu, mungkin kamu, rumah kamu ini duduk jauh terpencil di padang pasir, menyebabkan Umar tidak kenal rumah kamu dan tidak bertemu dengan kamu. Orang tua ini kata, wahai kamu, aku tidak pernah menyangka ada seorang yang jadi pemimpin satu negara, namun dia tidak mengetahui setiap rakyat yang ada di bawah kerajaannya. Maka bila Umar dengar perkataan itu, dia menangis, meratap, dan dia berkata kepada dirinya, dia kata, wahai Umar, apa yang akan kamu jawab di hadapan Allah Ta'ala di akhirat berkaitan dengan perkataan orang ini? Kamu nak jawab apa di hadapan Allah Ta'ala? Kisah Umar ini banyak dinukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kerana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia memerintah negara ni 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Jadi banyak kisah-kisah pemerintahan berkaitan dengan kejujuran, integriti dalam pemerintahan diambil zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Bahkan banyak kisah-kisah ulama tulis bab politik Islam dirujuk zaman Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar dia memerintah 10 tahun, dan zaman dia memerintah itu banyak negara-negara yang masuk Islam dan pengeluasan kuasa berlaku di zaman Sayyidina Umar. Berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi muhasabah Sayyidina Umar itu, dia fikir, dia kata, oh, aku jadi pemimpin ini, rupanya ada lagi rumah yang aku tidak kenal, yang aku tidak pergi, dan aku tidak sampaikan kepada mereka satu perkara yang sepatutnya dia dapat menjadi hak kepada orang tersebut. Maka Umar kata, celakalah kamu wahai Umar, apa yang akan kamu jawab di hadapan Allah di akhirat nanti tentang perkataan orang ini, perempuan ini. Tuan sekalian, kata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, dirakamkan kisah itu merujuk kepada muhasabah Sayyidina Umar Al-Khattab berkaitan dengan tanggungjawab dia dalam pemerintahan negara. Ada satu lagi kitab Ibnu Jauzi, namanya
Mawa'iz. Apa nama kitab dia? Mawa'iz. Dia kisahkan seorang ulama tabi'in namanya Taubah bin Muallim. Ini orang duk muhasabah ni. Dia tak ada peduli cerita orang banyak ni. Ceritanya adalah duk muhasabah diri dia. Taubah bin Muallim ini seorang ulama tabi'in. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dia ambil kisah itu, dimasukkan dalam kitabnya Mawa'iz. Mawa'iz ni kitab-kitab untuk kita ambil panduan. Ada cerita-cerita yang menarik daripada kitab itu, kisah-kisah untuk kita jadikan pedoman. Antaranya adalah kisah Taubah bin Al-Muallim rahimahullahu ta'ala. Maka Taubah bin Muallim ini, dia kata, duk kira umur dia. Dia kata, sekarang ni aku umur berapa? Cek siapalah saat umur dia ketika itu 59 tahun. Masa dia muhasabah diri itu umur dia 59 tahun. Bila kira 59 tahun itu dia bahagi dengan hari, bahagi kali dengan hari, maka dia kata aku sudah hidup di atas muka bumi ini 21.500 hari. Dengan 59 tahun umur dia tu, aku sudah hidup 21.500 hari. Ini darat lah. Luar ni umur 60, umur 40 darat ambil pergi. Masa dia muhasabah diri itu umur dia 59 tahun. Dia kata aku sudah hidup di dunia ini 21.500 hari. Ketika itu dia meraung, menangis. Seandainya aku melakukan satu dosa satu hari, maka aku akan mati bertemu dengan Allah Ta'ala membawa 21.500 dosa. Maka disebut oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia duk hisap muhasabah dirinya ketika itu, menyebabkan dia rasa cukup bersalah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia pengsan dan mati. Pengsan dan mati. Sebab dia muhasabah, dia bimbang dia kepada dosa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu kata Syekh Ibnu Jauzi, ada suara yang berkata, wahai kamu, itulah menjadi satu jambatan, lompatan untuk kamu untuk masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para alim ulama ini, mereka ini orang yang sibuk duduk muhasabah diri setiap masa. Dia tak ada duduk sibuk orang lain. Maka Syekh Ibnu pengarah kita ini disebutkan supaya kita perlu muhasabah diri, buat penelitian terhadap diri. Banyak perkara kita nak muhasabah. Semaya, muhasabah semaya kita. Solat kita muhasabah satu. Seorang ulama yang bernama Imam Al-Allamah Muhammad Az-Zajaji, ni adalah ulama tasawuf. Anak murid dia tengok bila dia semaya, bila dia solat, Allahu Akbar, anak murid dia perhati muka dia tiba-tiba menjadi berubah dan takut dan berubah muka dia berubah dan seolah-olah orang yang sedang ketakutan. Maka habis daripada solat, anak-anak murid dia mari tanya, wahai Syekh, kenapa kami melihat setiap kali kamu lepas takbiratul ihram, kami melihat wajah kamu, muka kamu seperti ketakutan? Maka dia kata, di saat aku selepas takbiratul ihram itu, aku amat takut. Aku bimbang kerana aku merasakan solat aku tidak jujur kepada Allah Ta'ala. Ketika mana aku sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang lebih besar, dan tidak ada sesuatu perkara yang lebih besar daripada Allah. Tiba-tiba lepas aku semaya, aku ingat kepada benda lain, dan hati aku ingat kepada benda lain. Ada satu perkara yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Aku telah membohongi lidah aku, membohongi apa yang aku kata kepada Allah, dan aku amat takut Allah Ta'ala murka kepada aku. Ini orang duk muhasabah. Kita Allahu Akbar, kita lah mana. Jadi Syekh Al-Allamah Muhammad Az-Zajaji ni seorang ulama tasawuf terkenal. Maka dia kata, aku takut ketika aku sebut Allahu Akbar, aku sebut Allah Maha Besar, aku bimbang apa yang ada dalam hati aku tidak seperti apa yang aku
yang aku sebut. Sebab itu kamu melihat wajah aku begitu ketakutan. Aku amat takut bagaimana aku boleh berbohong kepada mulut aku dengan diri aku sendiri. Jadi muhasabah itu menjadikan insya-Allah taala kita sentiasa mencari kekurangan diri, bukan cari kelemahan kekurangan orang lain. Tuan-tuan sekalian, Hatim Al-Asam ini pun ulama-ulama tasawuf terkenal. Bila ditanya kepada dia kata, wahai Syekh Hatim Al-Asam, bagaimana solat kamu? Semaya kamu macam mana? Dia kata, ketika mana aku solat itu, aku nak mencari khusyuk di hadapan Allah Ta'ala. Aku bayangkan Allahu Akbar, di kananku ada syurga, Allahu Akbar, di kiriku ada neraka, Allahu Akbar, di hadapanku ada Kaabah. Dia bayang lagu tu. Allahu Akbar, di belakangku ada malaikat maut. Maka ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sahabat mari tanya, bagaimana kalau kami nak capai khusyuk dalam solat? Maka dia kata, sembahyanglah kamu, ibarat itulah solat kamu yang terakhir. Maka Syekh Hatim Al-Asam ini, dia kata ketika mana orang tanya pada dia, bagaimana solat kamu wahai Syekh? Dia kata, ketika mana aku sebut Allahu Akbar, aku bayangkan di kanan aku syurga, di kiri aku neraka, di hadapan aku Kaabah, di belakang aku ada malaikat maut yang sedang bersiap sedia pada bila-bila masa untuk ambil nyawa aku. Aku merasakan malaikat maut ada dekat dengan aku, dan selepas solat aku akan bangun muhasabah, adakah semaya aku tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan sekalian, maka kita hari ini yang diajar disebut oleh Syekh Ahmad Fahmi ini, disuruh kita muhasabah nombor satu sekali tujuan disebut apa? Untuk meningkatkan amalan yang ada, untuk meningkatkan amalan yang ada. Hak ada dah tu ada lah, tapi sebanyak mana pun amalan yang kita buat, ingat molek itu ni kena faham, kita duduk belajar, duduk ngaji, duduk dengar, walaupun kita habiskan seluruh hidup kita untuk ibadah pada Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala, belum melayakkan secara hakiki untuk kita masuk ke dalam syurga. Ini muhasabah ni ayat ni kalau dengar kat orang hak nipih-nipih ni, dia kata kalau gitu tak payah sembahyang, aku tak masuk syurga. Ni dengar supaya kita faham molek. Sekiranya seluruh hidup kita habis ditujukan untuk buat ibadah pada Allah Ta'ala, pun tidak melayakkan kita masuk syurga, nak bergantung kepada amal yang kita buat. Ini faham semua duk muhasabah. Kisah disebut oleh Nabi SAW, seorang lelaki yang kita sebut dia beribadah 500 tahun. Itu dah sebut dah di sini kisah itu. Sehingga 500 tahun dia ibadah pada Allah itu. Ibadah saja, tak ada dosa yang dia buat. Nisbah pada tak ada dosa, Nabi cerita, kerana dia duduk di atas satu bukit di tengah lautan, tak ada orang. Dosa pada kau orang tak ada dosa pada orang. Nak dosa kau orang mana? Hidup seorang tengah laut, atas bukit, tak ada orang seorang habuk. Dosa ni sebab pada dosa sesama makhluk tak ada dia. Ibadah dia berapa lama? 500 tahun. Maka Nabi SAW sebutkan bahawa akhirnya dia mati, meninggal dunia di akhirat. Nabi ceritakan bahawa Allah Ta'ala kata pada dia, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmat aku. Lelaki itu kata, ya Allah, tidak, aku nak masuk syurga itu, tapi aku nak masuk syurga dengan ibadah yang aku buat 500 tahun. Maka Allah kata, tidak, wahai hamba-Ku yang Ku kasihi, masuklah kamu dalam syurga dengan rahmat aku. Lelaki itu kata, ya Allah, aku nak masuk syurga itu, tapi aku nak masuk syurga dengan ibadah yang aku buat 500 tahun. Allah ungkit balik kepada dia. Dia kata, wahai hamba-Ku yang Ku kasihi, ibadah 500 tahun yang kamu buat itu hanya boleh membalas satu nikmat aku yang aku berikan kepada kamu, iaitu sebelah biji mata kamu. Berapa? Sebelah butir mata. Belah lagi kena 500 tahun pula. Tu baru mata 2 butir. Pahak lain, oh subhanallah, pas kita nak ibadah berapa ratus tahun. Umur pun naik puluh start pada balik 45. Oi tak dah, balik 15 capur dengan umur lepas balik 45, naik puluh mati, 70 mati, meninggal dunia. Pas lama mana nak buat ibadah? Qadar gapo kita boleh bayar dengan ibadah yang kita buat tu nak balas nikmat Allah Ta'ala. Berasa pembulu mata pun tak dah.
Sokong mata sebutih, bulu mata pun tak padan. Tiba-tiba kita kaya ibadah kita tu banyak. Mas sekalian, maka kita disuruh muhasabah, hisab, hitung diri kita. Segala perintah Allah Ta'ala buat ke tak? Buat ke tak? Sebab di akhirat nanti semua akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Orang pertama yang akan dipanggil adalah Nabi Rasul. Siapa orang pertama dipanggil? Nabi Rasul. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad, adakah semua perintah yang aku berikan kepada kamu suruh membuat belaka? Nabi akan kata, ya Allah, aku buat belaka dah. Adakah semua perkara yang sepatut meroyak kepada umat kamu itu meroyak belaka? Nabi kata, ya Allah, aku royak belaka dah. Maka muhasabah yang pertama, adakah segala suruhan Allah itu kita dah buat? Kalau buat dah, alhamdulillah. Pasalnya pula sempurna ke tak? Kalau kata nisbah pada semaya, soalan paling mudah yang sepatut kita tanya, sah ke tak? Tak ni mai subuh, tak ni sah ke tak? Sah ke tak? Qada sah. Itu cukup untuk orang awam disebut. Qada kita semaya sah. Itu cukup untuk orang awam. Kalau kita pun tak tahu maya kita sah ke tak, hari tu tanya, kita orang awam ini, solat kita ini dua saja matlamat besar. Nombor satu sekali, maya kita sah. Nombor dua, kesan daripada solat itu menyebabkan kita tidak suka kepada dosa dan maksiat. Kalau dua perkara itu tidak dicapai, kena baiki banyak semaya. Ada orang tak berani nak jawab. Dia kata, saat ni maya, saat ni subuh ni sah ke tak? Tahu ke tak? Tak tahu. Dia tak tahu sah ke tak maya dia. Tu tak tanya, maya ni muafiq ke masbuk rakaat pertama? Tu tak tanya lagi hak detail tu. Tanya maya sah ke tak? Dia tak berani nak jawab. Jadi kodak orang awam, maka muhasabah. Benda hak Tuhan suruh tu kita buat ke tak? Hak Tuhan larang tu kita tinggal ke tak? Pas kita tinggal lagi. Ulama kalau kita baca berkaitan dengan kisah-kisah orang soleh untuk kita jadikan panduan. Perkara haram dia tak buat belaka. Itu jelas insya-Allah. Lepas tu sampai satu tahap perkara haram tak buat, perkara makruh pun tak buat. Siapa level hak tinggi lagi, bukan setakat haram makruh. Perkara harus pun dia tak buat. Lagu mana? Kita ni haram tak buat dah, haram, benda haram. Pas benda makruh memang dia tinggal. Hak harus pun dia tak buat. Dia hanya buat dua saja, yang wajib dengan yang sunat. Nak bertemu dengan Allah Ta'ala, dia buat benda wajib dengan benda sunat ya. Lagu mana ustaz dia hidup? Kalau ni sebuah kata dia makan ni makan. Kodak kalau dia makan pun, kodak untuk dia ambil tenaga nak buat ibadah, dia makan tu hak sunat. Kita hak sunat kita bedah, hak aruh kita bedah, makruh kita bedah. Cuma insya-Allah hak haram kita jaga. Kita dua hak aruh. Orang yang makam tinggi yang hanya buat benda sunat dengan benda wajib je. Benda harus pun dia tinggal, makruh tak buat terus. Kalau dia tidur pun, kodak-kodak tidur untuk ambil tenaga untuk buat ibadah. Tidur yang sunat. Tidur ni, tidur. Ada tidur yang harus, boleh tidur, nak tidur. Pukul 10 tidur. Bangun pukul 6. Tak ada apa-apa, ada dosa. Dia kata pada waktu dosa baik tidur, dia kata, jangan mati. Baik tidur. Itu harus tu. Cuma dia saat ni tidur, kodak-kodak dia tidur untuk ambil tenaga untuk buat ibadah. Ya, benda harus dia tak buat. Benda harus boleh tak buat. Dia kodak buat benda sunat dengan benda wajib. Kita muhasabah, hujung-hujung muhasabah. Akhir-akhir zaman ni dia penat, dia letih. Kalau duduk fikir kepada segala perkara yang berlaku di sekeliling kita, na'udzubillah, tak ada lagi kita. Tak ada. Apa sebut saat ni lah, duk sibuk hal orang, siapa mendedahkan aib. Sibuk hal orang satu isu sehingga mendedahkan aib tu. Na'udzubillah. Siapa tak ada nak cara ke diri, zahirkan aib dia. Ni 3-4 hari duk sibuk hatul ni, trending dia panggil. Bila ada orang hak sahur ada masalah, banyak mana orang duk sibuk. Hak tu duk cerah sebagainya, duk sibuk. Benda yang terlalu remeh.
Tak ada untung sikit apa pun kita duk peduli. Tapi dah orang masyarakat hari duk sibuk benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Tu satu tahap, pas dah pula aib tu. Oh, syukurlah boleh tu lelaki lagu tu duk komen. Tu. Hamba baca juga, baca segera. Tapi nak tengok gapo pemikiran otak manusia tu. Siapa dia ulah betuahlah kamu dapat suami seperti itu. Tok laki aku kat sejak aku nikah kali habuk tak ui pitih raya kat aku. Dah pula aib tu laki dia. Subhanallah, na'udzubillah. Penat dia penat sebenarnya. Betuahlah dapat suami yang baik seperti ni. Tak ajing katok lah sebut. Tak ajing pukul kamu di rumah. Saya ni sejak dulu hanya penampar dan terajang saja saya hadapi dengan suami saya. Dah habis aib di situ. Peduli hal orang tak ada faedah tu satu hal. Yang keduanya adalah dedah aib tu pula satu isu. Na'udzubillah. Ya tak ada jadi hari ni jadi masalah. Masalah besar. Ni fitnah akhir zaman. Maka Syekh Ahmad Fahmi sebut, dia kata tak payah nak sibuk hal orang. Kita hanya perlu muhasabah. Balik kepada solat, muhasabah kita. Tengok harta kita. Harta kita tu. Adakah harta kita itu sumbernya daripada mana? Halal atau haram? Kalau tanya dengan ustaz-ustaz kita, tok guru kita yang jaga semati, dia kata banyak kita peduli daripada satu sudut tapi tidak peduli daripada sudut-sudut yang lain. Dia kata lagu mana? Cuba cek dari poket itu. Dari poket ada kodok kak bank. Kak bank. Kad bank tu yang kita berurusan dengan bank konvensional. Ada sebut lagu tu. Ini dia ulas berkaitan dengan seorang lelaki yang jauh perjalanannya. Kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi kata makanannya haram, minumannya haram. Dia berpakaian dengan sumber yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah Ta'ala ingin makbulkan doanya sedangkan pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram? Maka dia kata kita tak payah hal hadis itu kita baca ambil pengajaran. Adakah kita masih terlibat dengan benda haram ataupun paling kurang benda tu syubhah? Maka dia kata cek boleh. Tengok ansuran kereta motor. Insurans, tahu insurans? Kereta ada bau putih, motor ada bau putih. Ambil insurans kereta, ambil insurans motor tu. Adakah kita masuk ambil dia dengan insurans konvensional, insurans Islamik? Maka dia kata macam mana kamu masih berurusan dengan urusan riba sedangkan kamu angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah Ta'ala nak makbulkan doa kamu? Maka dia kata muhasabahlah semua perkara itu. Cek balik harta kita, cek balik urusan kita, apa puncanya, dari mana dia mari, macam mana kita belanjakan. Kalau ada hutang-hutang dengan manusia, selesaikan segera. Maka Syekh Ahmad Fahmi pesan dalam hadis-hadis yang banyak, 42 hadis itu, satu perkara dia ambil letak nombor satu supaya kita ambil pengajaran dengan bermuhasabah diri. Kerana dipesan kepada kita oleh Nabi SAW, oleh para ulama dipesan pada kita, harta ini halaluha hisabun. Harta ini kalau harta itu halal maka dia akan dihisab. Wa haramuha, sekiranya dia haram, an-naru, sekiranya dia haram akan dimasukkan tuai dia tu ke dalam neraka. Itu antara peringatan untuk kita ambil dan muhasabah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu antara orang yang teliti dalam muhasabah dan hisab diri, sehingga dia digelar oleh para ulama sebagai penghulu orang yang masuk syurga tanpa hisab. Abu Bakar As-Siddiq orang yang teliti dalam hisab diri dia, sehingga dia ini digelar oleh ulama sebagai penghulu, ketua bagi manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Dia ketua ni ada di syurga ni ada ketua masing-masing. Kalau ketua wanita syurga Khadijah binti Khuwailid,
ketua wanita syurga Khadijah binti Khuwailid. Kalau ketua orang mati syahid Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketua ataupun ketua orang masuk syurga tanpa hisab adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebab apa kita muhasabah ini? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq antara orang yang tinggi hisabnya semasa hidupnya. Kisahnya yang masyhur yang kita baca, kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia balik ke rumah dia, dia minum susu. Kisah masyhur, dia minum susu itu. Apa nama ni, sebut ke apa? Pembantu dia, khadam dia mari hidangkan kepada dia susu. Terus dia ambil susu tu dia minum. Khadam dia hari itu pun pelik, dia kata biasa Sayyidina Abu Bakar ini dia tanya susu daripada mana, tapi hari ni dia ambil susu terus minum. Khadam dia kata pelik juga Sayyidina Abu Bakar hari ni. Mari duk tanya-tanya dalam hati. Habis dah minum dah, hilang lapar dah kau sat ni, hilang dah kau sat ni. Maka baru dia tanya. Biasa dia tanya sebelum. Hari ni dia tanya selepas. Bila habis minum sebagainya, maka dia kata kepada khadam, dia kata, dari mana kamu ambil susu ini? Khadam dia kata, aku semasa ketiadaan kamu pergi jampi. Ada orang jahiliah jampi dengan jampi yang tidak betul, dengan perkara bukan jampi-jampi Al-Quran biasa, jampi syirik. Kemudian apa ni jahiliah itu bagi aku upah susu. Itulah susu tu aku bagi pada kamu. Kalau nisbah pada zahirnya, orang wi pada kita benda kita tak tahu benda tu, tak haram bagi kita, tak ada masalah lah untuk kita. Dan kita tak wajib nak usul tanya Sayyidina Abu Bakar dia tidak begitu. Maka bila lepas tu dia tahu perkara itu, susu yang dia minum itu daripada sumber yang syubhah, maka lepas tu dia tahu dia jolok, masuk ke dia jolok tu. Bukan setakat dia jolok bobok gitu, masuk tangan, masuk dalam tekak tu, sampai tubik susu tu keluar semula. Apabila susu tubik daripada mulut dia, dia kat tangan doa pada Allah Ta'ala, Allahumma hadhihi, ya Tuhan, hadhihi maqdirati, ini sahaja yang mampu aku buat wahai Tuhan. Allahumma hadhihi maqdirati, wahai Tuhan, inilah sahaja yang mampu aku buat. Dia cocok tubik mula. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Allah, fama baqiya fil uruqi, kalaulah aku cocok ni ya Allah, tak tubik belako. Fama baqiya fil uruqi, dan apa-apa yang masih berbaki pada kerongkong aku, fa anta hasbuh, maka aku, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku amat harap engkau maafkanlah kepada aku wahai Tuhan. Dah susu masuk dalam perut, dia cocok suruh tubik, jolok-jolok suruh mutah semula. Bila suruh mutah semula, bila tubik susu bawa tubik semula. Walaupun tubik dah susu itu, dia masih agak tangan pada Allah, doa pada Allah, dia kata ya Allah, Allahumma hadza maqdirati, inilah qadah aku mampu buat. Fama baqiya fil uruqi, dan apa-apa yang masih berbaki dalam kerongkong dalam perut aku ini, fa anta hasbuh, aku harap engkau maaflah kepada aku wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah halus, kecil, detail, teliti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang melayakkan dia di akhirat nanti bila mati, dia masuk syurga menjadi ketua orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ini yang perlu kita faham. Bila Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia kata sibuklah kamu muhasabah diri. Sebab itu kita dah ulang banyak kali, orang yang baca kitab ini, maka Syekh Ahmad Fahmi dia letak depan kitab ni, dia letak depan di kitab ni, di mukaddimah dia. Kita baca kesimpulan dia di muka depan, dia kata sebelum saya mengakhiri mukaddimah ni, di mukaddimah ni dia kata ambillah pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil pengajaran supaya kita tidak baca hadis-hadis ni. Bila kita baca begini, kita nampak kesalahan, kesilapan, kekurangan yang ada pada orang. Maka kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ahmad Fahmi kata, dia kata idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakahum. Kata Nabi SAW, bila manusia, jika ada seorang manusia yang berkata, oh, lah ni orang punuh belakang dah, maka Nabi kata fahuwa ahlakahum, dialah hak jong kata itulah hak paling punuh dan rosak sekali. Sebab apa tu?
Sebab dia duk sibuk kata cari salah orang lain. Kecuali ulama kata dia kata begitu tu kerana nak menjaga agama dia, bukan merasakan diri dia tu baik. Kalau dia kata tengok Allahu Akbar lah ni, sedihlah tengok budak-budak lah ni, kata gitu tu hati duduk mana? Adakah berasa dia tu baik, atau dia duduk cemburu kepada agama, takut rosak agama kerana budak-budak itu? Maka niatnya itu menentukan apa yang dibuat itu baik ataupun buruk. Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia layak menjadi ketua penghuni syurga ataupun yang masuk syurga tanpa hisab, kerana di dunianya itu dia amat teliti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu. Di dunia dia amat teliti tentang urusannya dengan manusia. Sebab itu kita disuruh baca doa. Allah selepas bagi selawat ataupun selepas tahiyat akhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, suruh kita baca doa. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma asrartu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Maka kita sebelum bagi salat, fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa aku, ampunilah dosa aku, dosa yang aku tidak tahu, dosa lama-lama aku tak ingat dah, ya Tuhan. Ngani umur 40, 50, 60 dah. Dosa aku buat umur 20 aku tak ingat belaka dah. Dosa aku buat umur 25 aku tak ingat belaka dah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu, hai Tuhan, ampunlah dosa aku buat mula-mula aku tak ingat belaka dah Tuhan. Kau ingat lagi dosa aku buat mula. So kau buat mula, hak mari tak ingat dah. Maka fil alamin innaka hamidum majid, jangan dak cepat wisalah. Kita disuruh muhasabah dan baca doa itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Dia kata, ustaz, tak imam wisalah dah. Tak imam wisalah tak apa, sebab dia sembahyang ikut atas uruf meringankan solat, dia tak boleh baca panjang-panjang. Maka bila tak imam wisalah, kita tak semestinya wisalah. Yang mau belajar itu kita tak boleh ditinggal oleh tak imam. Kalau kena tinggal dengan tak imam, hukumnya makruh. Itu rukun lain, di salat tak apa. Kalau kita tinggal dengan tak imam satu rukun fi'li ataupun dua rukun fi'li dengan sempurna, batas semaya. Kalau satu rukun fi'li makruh, tapi di semaya, di salat nak ukur dia apa, tak ada ukuran. Maka kalau tak imam salat, kita boleh pelewatkan salam kita. Kalau tak imam tak baca doa, katakanlah dia baca cepat dan sebagainya, kita boleh baca fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunlah dosa aku lama-lama aku tak ingat dah Tuhan, aku tak ingat dah. Wa ma akhartu, aku buat lah ni, aku akan datang ya Allah. Wa ma asrartu, aku buat dalam keadaan senyap-senyap, dalam keadaan aku duduk sorang. Hak telitah di hati aku, hai Tuhan, masa aku duduk sorang tak ada seorang habuk, ampunlah dosa aku. Wa ma a'lantu, dan dosa aku buat terang-terang. Wa ma anta a'lamu minni, dan dosa-dosa yang mu tahu itu satu dosa, wahai Tuhan, aku tak sedar itu dosa, ampunlah dosa aku belaka. Ini masuk dalam apa ni? Masuk dalam kita sedar bahawa kita ni banyak dosa. Muhasabah dan hitung diri. Kerana dah sebut dah tadi, sebanyak mana ibadah yang kita buat di hadapan Allah Ta'ala, kalau Tuhan tak apa, na'udzubillah, kalau banyak sekalipun ibadah beratus tahun sekalipun, tetap kita ini harap kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita masuk ke dalam syurga. Pagi ini nak tutup dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Hasan Al-Basri berkaitan dengan ampun dosa ini. Kata Imam Hasan Al-Basri berkaitan dengan muhasabah diri. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang mukmin yang sejati adalah orang mukmin yang selalu meluruskan dirinya dan selalu hitung dirinya kerana Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tanda orang itu mukmin yang baik,
Tanda orang itu mukmin yang sejati adalah meluruskan dirinya kepada Allah dan selalu hisap dirinya kerana Allah. Ya Allah, ya Allah, duk hisap dirinya kerana Allah Ta'ala. Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, hisap hari kiamat menjadi ringan bagi orang yang selalu muhasabah dirinya di dunia. Pak Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tadi, gapo dia tak hisap hitung dirinya? Hitung, dah bila dah dihitung, dihisap, ibarat kata mudah akhirat siasat, tak ada gapo nak hisap dah. Siapa saat benda dia minum semulut masuk di mulutnya pun, dia kata mari mana, mau ambil mana ni? Aku tahu benda tu syubhah. Waktu ubik semula tu tak puas hati situ tu. Tak puas hati situ, kita dah masuk dah molek, dah kenyai dah nak mana. Tapi saya nak bakar, walaupun tubik dah jolok, tubik dah, tak puas hati situ. Tak puas hati situ. Masih dia angkat tangan doa pada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, inilah hadza maqdirati. Inilah hak mampu aku buat untuk mencari redha-Mu hai Tuhan. Wa ma baqiya fil uruqi, apa hak masih duk sisa di telekung, di halkum aku, ada hak masih lekat-lekat di mana-mana tu, fa anta hasbuh. Aku mohon engkau maafkan itu wahai Tuhan. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, hisab di akhirat akan menjadi mudah bagi orang yang sentiasa muhasabah diri. Dan kata dia, hisab akan menjadi berat di akhirat. Siapa-siapa yang menghadapi hari hisab itu tanpa membuat persediaan untuk dia hadapi proses hisab di akhirat, maka Umar pesan pada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka kita hendaklah menjauhkan diri daripada orang yang sesat. Kata Syekh Ahmad Fahmi penutup kepada pengajaran nombor 1, hendaklah menjauhkan diri daripada orang yang sesat, yang mana sifat-sifat ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam hadis-hadis yang telah pun kita baca. Pilihlah sahabat yang baik, kawan yang baik, yang boleh mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kerana motivasi kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang malah, kadang-kadang rajin. Ketika kita hilang motivasi itu, kita perlu orang yang baik yang ada di sekitar kita untuk menggerakkan kita melakukan kebaikan dan terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bobo malas sikit. Saya kata, mari sejik Allah yang duduk rumah saja dah. Duduk mana lama tak nampak. Jadi sahabat-sahabat itu perlu untuk menggerakkan kita melakukan kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan pengajaran ini ataupun pengajaran pertama, intisari pertama yang disebut oleh Syekh Ahmad Fahmi ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita muhasabah dan hitung diri. Kurangkan kita melihat dan mempeduli tentang orang lain yang sebenarnya tidak ada manfaat dan faedah untuk diri. Tak ada faedah. Kadang-kadang kita nak jeling, mari lalu dalam apa nama? Media sosial kita kadang-kadang lalu. Bagi orang yang biasa dengan TikTok, lo ni dia ada satu istilah ni, hok muda-muda, hok tua-tua mungkin dia tak biasa. Dia ada perkataan FYP. Aja dengar? Tak aja dengar. Akaun TikTok pun tak ada, so kau nak dengar. Jadi bila FYP tu maknanya buka tu video, ha gitu. Maknanya buka ya, klik ya tu video lalu. Bukan tu benda hok molek-molek dak. Itu nama FYP. Kau tak faham? Tanya anak, klik lagi. Jadi ceritanya adalah dunia hari ni, kalau budak tu tik saja tu dia lalu. Tubik benda tak ada beda. Bah benda tu kita nak sekat tak boleh, dia mari seremuk. Jadi dunia hari ni dunia lagu tu yang orang kadang-kadang kita bukan nak baca sangat ustaz, dia mari. dia mari, bukan mari lalu. Itu masalah. Dunia hari ni mendorong orang peduli tentang orang lain secara tidak betul. Bukan bermaksud kita tak ambil hak orang, bukan. Tetapi benda itu tidak ada manfaat untuk diri, bahkan bawa mudarat pada kehidupan. Bawa pada kehidupan yang menyebabkan kita tak peduli kepada benda yang lebih penting. Ni dia tak dan kita lah ni, minta maaf sebut kita umur kita mana ada pagi ni tak dan dengan benda tu. Kadang-kadang kita tak terfikir. Ada forum, ada khusus cerita hal masalah rumah tangga orang lah, subhanallah.
Pelik ngerti, follower pulak juta-juta. Faham ke tak kita? Jadi berapa banyak masa dia habis ada pada pedoh situ tu. So kata subhanallah apa gini semua masyarakat. Pas bila nak baca benda baik, pas bila nak dengar benda comel. Kerana hati jiwa masa habis pada benda yang tidak bermanfaat. Ini dunia hari ni lagu tu. Jadi syukur pada Allah Taala. Mari duduk dalam majlis ilmu, duduk dengar, jaga sembahyang Jumaat. Akhir zaman ni kata ambil kata-kata Syekh Dr. Basit, Dr. Abdul Basit. Ada lagi mari sini dia kata akhir zaman ni, dunia hari ni kalau siapa-siapa masih ada boleh istiqamah sembahyang Jumaat 5 waktu di masjid, boleh kita angkat dia sebagai wali zaman moden. Apa betul dia sebut. Nak ayat zaman hari ni hak ada kita duk sayang orang baik-baik ni tak apa. Tubik luas sikit Allah Subhanallah. Generasi akan datang, generasi akan datang tak anak kita cucu kita lah tahu. Jangan tengok anak orang lain. Tengok balik anak kita duduk universiti tu, cek sayang dengan siapa. Akaun TikTok dia lah ni budak paling sahur kali Instagram. Cek molek IG dia tu ketek mana. Gapo pemikiran dia tu. Jangan belok pasal kok Nauzubillah, bimbas sungguh-sungguh. Kerana dunia tak ada sempadan. Mari segala benda yang menghatui, merosakkan pemikiran dia. Jadi kita kena cek dan ambil peduli. Jangan kata budak-budak ikut dia lah, pandai-pandai dia lah. Budak lah ni tak pandai, dia pandai benda lain. Kena cek molek. Dah kita cek, kita buat, kita ambil peduli. Allah Ta'ala nak uji kita dengan benda yang kita tak suka. Itu serahlah pada Allah. Tapi kalau kita ambil tak peduli sejak awal, na'udzubillah. Cek molek. Ini semua dia panggil masalah-masalah. Zaman ni tak dalik kita. Nak peduli semua benda. Tapi kok mana pun kita tak ada jalan. Mesti kita bertanggungjawab paling kurang kepada orang yang dalam pagar rumah kita. Pagar rumah kita. Anak kita, isteri kita jaga situ. Supaya insya-Allah kita nanti di akhirat boleh jawab di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, insya-Allah dapat manfaat daripada intisari pengajaran yang ditulis oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika wa karamika ilma waj'alna mukhlisin. Allahumma a'inna 'ala talabil ilmi wal 'amali bihi wal ikhlas wal istiqamah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.